konsep tauhid dan syirik. Jadi saya rasa tajuk yang ada pada malam ini sudah cukup untuk memastikan tuan-tuan tidak terlena ketika forum kita, insya-Allah. Dan panel kita pada hari ini seperti mana yang diperkenalkan oleh pengacara majlis, sebelah kanan saya panel yang pertama Yang Mulia Ustaz Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali. Dan panel yang kedua saya di sebelah kiri iaitu yang berbahagia Kiai Idrus Ramli. Jadi dua-dua ni orang hebatlah. Saya pasti pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam majlis ini semua kenal lah. Kalau di media sosial, dua-dua ni dipanggil sebagai singa aswaja. Singa. Tapi jangan risau, mereka tidak akan mengaum. Kerana singa dia bukan kerja dia mengaum. Dia duduk diam pun orang dah takut dah. Jadi kita ada singa daripada Malaysia, Ustaz Engku, dan singa daripada Indonesia, Kiai Idrus Ramli, insya-Allah. Jadi hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik tauhid dan syirik. Kerana tauhid kita tahu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syirik itu berseberangan dengan tauhid, iaitu berkongsi ketuhanan, mengongsi ketuhanan dengan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana bezanya ahli sunnah wal jamaah memahami perkara ini, dan bagaimana pula golongan Wahabi memahami perkara ini. Kenapa kita mendatangkan dua perbincangan ini dari sudut ahli sunnah dan daripada sudut Wahabi? Kerana di Malaysia ada banyak aliran, tetapi yang kerap bertembung, yang kerap berlaku direct contact adalah perkara berkenaan dengan perselisihan di antara ahli sunnah wal jamaah dan golongan Wahabi. Jadi forum kita pada hari ini, kita akan ada 3 soalan daripada saya kepada Ustaz Engku, dan 3 soalan daripada saya kepada Kiai, dan kemudian kita akan buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tanya soalan berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini, sama ada direct dengan mic ataupun boleh tulis dan hantar kepada saya. Jadi tajuk kita ni berkenaan dengan konsep tauhid dan syirik. Jadi apakah persamaan dan perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi dalam mempertahankan tauhid dan menolak syirik? Apakah perbezaan? Ada perbezaan, ada persamaan di antara ahli sunnah dan Wahabi dalam mempertahankan tauhid Islam dan juga menolak syirik. Mohon Ustaz Engku jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang berbahagia sahibus samahah Datuk Haji Wan Zahidi bin Wantih, Mufti Negeri Perak Darul Ridwan, merangkap pengerusi Jawatankuasa Kerja Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Yang berbahagia ashabus samahah, mufti-mufti negeri dan timbalan-timbalan mufti. Yang dimuliakan rakan ahli panel dan juga guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus bin Ramli hafizahullah taala, dan juga yang saya hormati Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Hafiz, dikenali sebagai Ustaz Haza. Ustaz Ahli Sunnah panggil Ustaz Haza, Wahabi panggil Ustaz Hazihi. Sebab dia pun tak berkenan dengan Ustaz Haza ni, selalu duduk bantai Wahabi. Ya, jadi muzakkar tu nampak hebat lah ya. Kalau muannas sulekeh, jadi dia pelekeh lah. Ustaz Hazihi dia berkata. Yang dihormati para delegasi dari Singapura, Indonesia, Thailand dan Kemboja, datuk-datuk, ketua-ketua jabatan, ashabus sa'adah, anggota Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, ashabul fadilah, ahli Jawatankuasa Pengawasan dan Pengajaran Negeri Perak, fellow Nadawah Ahli Sunnah wal Jamaah Darul Ridwan, anggota Hay'ah Ulama Negeri Perak, seterusnya pada tetamu jemputan, barisan urusia muzakarah serta para peserta muzakarah, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pertama, saya lihat forum ini ada live ya di page Ustaz Hafiz Za'frani. Jadi khusus kepada yang mengikuti live lah ya. Yang dalam dewan ni kalau ada pun mungkin tak ramai ya. Iaitu orang-orang yang menyokong kepada pemikiran Wahabi ya. Harap bersabar ya, sebab memang dalam forum ni akan banyak sebut Wahabi. Saya beritahu macam tu kerana biasanya akan datang komen-komen tak habis-habis Wahabi, hari-hari meratib Wahabi, macam tu dia punya komplain. Jadi kalau macam tu, elok tukar channel lah. Kalau macam tu sama macam orang pergi kedai Thailand, hari-hari masak tom yam, kata dia lah. Kalau kau pergi kedai Thailand memang tom yam lah, kalau tak nak tom yam pergi western. Jadi ini disclaimer yang pertama ya. Forum malam ni insya-Allah penuh dengan zikir Wahabi. Baik. Apakah persamaan dan perbezaan-perbezaan serta izin daripada guru saya Al-Fadhil Kiai Idrus untuk saya mula terlebih dahulu. Apakah persamaan-persamaan dan perbezaan-perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi dalam bab tauhid dan syirik? Pertama, kita kena terima bahawa baik Ahli Sunnah wal Jamaah maupun golongan Wahabi sama sepakat mempertahankan tauhid dan menolak syirik. Ini kita tidak boleh nafikan. Tidak boleh kita kata Wahabi mempromosikan syirik dan menolak tauhid, dan sebaliknya Wahabi tidak boleh menuduh Ahli Sunnah wal Jamaah mempromosikan syirik dan menolak tauhid. Tidak ya, kita sama-sama mempertahankan tauhid dan syirik. Itu yang pertama, persamaan. Persamaan yang kedua, sama-sama Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi saling bersetuju dengan prinsip-prinsip asas pengajian tauhid masing-masing. Jumhur Muslimin, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah pengajian tauhid sifat 20, sementara golongan minoriti Wahabi sebenarnya tapi mereka mengaku Salafi berpegang dengan pengajian tauhid 3. Jadi sama daripada sudut mana Ahli Sunnah wal Jamaah sama bersetuju dengan prinsip asas dalam tauhid 3, iaitu kewajipan mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, yang mentadbir alam semesta, yang menghidup dan mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit dan sebagainya, sebagaimana diterangkan dalam konsep tauhid rububiyah, iaitu tidak ditolak. Cuma nama dalam pengajian tauhid sifat 20 disebut wahdaniyatul af'al, wahdaniyah pada perbuatan. Jadi kita tak perlu nak besarkan
perbezaan istilah itu biasa, la musyahhadah fil istilah. Tak perlu kita nak berbalah semata-mata kerana istilah yang berbeza. Jadi yang mengaku bahawa hanya Allah yang melakukan segala-gala ini, mencipta, menghidup dan mematikan itu betul. Tetapi menurut Ibn Taymiyah, tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua orang, termasuk orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Bahkan ada buku yang ditulis oleh tokoh Wahabi mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dan lebih murni tauhid mereka berbanding dengan umat Islam yang sentiasa menyebut la ilaha illallah. Yang ini kita tidak setuju, ini tak sama. Yang atas tu sama. Jadi secara ringkas, persamaan dalam bab ini iaitu sama-sama setuju tidak boleh, haram lagi syirik meyakini ada Rabb selain daripada Allah Ta'ala yang menciptakan, memberi manfaat dan mudarat, menghidup dan mematikan, memberi kesan taksir. Dalam bahasa lama, memberi bekas. Tidak ada kecuali Allah saja. Tapi perbezaan adalah mereka mengatakan kalau tauhid rububiyah ada pada orang kafir musyrik, sementara ahli sunnah wal jamaah menafikan bahawa orang musyrik itu tidak ada tauhid baik rububiyah maupun uluhiyah. Baik. Seterusnya, kita juga bersetuju bahawa wajib mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Haram bahkan syirik menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana diterangkan dalam tauhid uluhiyah. Jangankan kata sembah batu atau kayu, bahkan kalau ada orang menyembah kepada makhluk yang mulia, takdirlah ada orang sembah nabi, ada orang sembah malaikat, tetap hukumnya haram dan syirik. Pelakunya menjadi kafir, tidak ada sebarang khilaf antara ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi. Tetapi yang kedua itu kita tak setuju. Tiba-tiba tawassul, mengambil wasilah, tabarruk, mengambil berkat dan istighasah, meminta pertolongan, dituduh sebagai menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tak sama. Ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi tidak seia sekata dari sudut tersebut. Baik. Kemudian seterusnya, ahli sunnah wal jamaah setuju prinsip asas tauhid 3, iaitu kewajipan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut dalam tauhidul asma'i was sifat. Bahkan pengajian tauhid ahli sunnah wal jamaah juga dikenali sebagai pengajian sifat atau pengajian sifat 20. Tidak ada masalah di situ. Masalahnya adalah apabila mereka menetapkan hakikat sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan sunnah yang bersifat mutasyabihat, tiba-tiba dimaknakan dengan makna yang literal, yang zahir, yang dikenali di kalangan manusia, sehingga dengan itu mereka telah membatalkan dalil-dalil yang muhkamat. Ayat ini kita tolak. Kerana yang muhkamat itu kita tahu hunna umul kitab. Yang muhkamat itulah menjadi induk kepada Al-Quran. Sementara wa ukharu mutasyabihat, yang mutasyabihat itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna sebenar kecuali Allah, maka serah kepada Allah. Ataupun kita sambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Maka yang rasikhuna fil ilmi juga boleh memahami makna ayat mutasyabihat dengan makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Baik. Ini ringkasnya ya. InsyaAllah bila saya dah tie up slide ini, saya akan kongsikan kepada penganjur untuk dikongsikan kepada semua. Sama juga, golongan Wahabi juga bersetuju dengan prinsip-prinsip asas pengajian tauhid ahli sunnah wal jamaah dengan tauhid sifat 20. Walaupun golongan Wahabi ini dikenali mengkritik pengajian tauhid sifat 20, kononnya bid'ah, tak ada zaman Nabi. Jadi saya pernah jawab kepada satu orang yang bertanya demikian, saya kata mustahil bid'ah. Yang bid'ah itu hanya penyusunan. Tidak mungkin di zaman Nabi SAW umat Islam tidak beriman bahawa Allah wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak sama seperti makhluk, tidak berhajat kepada makhluk Maha Esa dan seterusnya. Bilanglah satu persatu sifat 20, tidak akan tergambarkan seorang mukmin, apatah lagi salafus soleh, tidak beriman dengan perkara tersebut. Ada pun penyusunan datang kemudian, itu biasa. Kita tidak dengar sahabat Nabi belajar tajwid dengan belajar ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini mad asli, mad arid li sukun. Kan penyusunan itu datang kemudian. Tapi tajwid, membaca Al-Quran dengan elok dan betul, itu memang berlaku semenjak daripada zaman salafus soleh radhiyallahu anhum ajmain. Jadi pertama dikata bid'ah tak betul ya. Yang kedua, kalau bid'ah ya
Tauhid 3 juga bid'ah. Dari segi penyusunan sama-sama bid'ah. Yang masalahnya bid'ah mereka pada isi. Bid'ah tauhid sifat 20 hanya pada penyusunan sahaja. Kemudian mereka mengatakan ini ilmu kalam yang haram. Mereka gagal membezakan antara ilmu kalam yang diterima oleh para ulama, dia berasaskan Quran dan Sunnah, dan ilmu kalam yang mazmum, yang membawa kepada kufur dan bid'ah. Mereka gagal faham. Ini penyakit besar Wahabi, dan Al-Fadhil Kiai telah susun 2 jilid tidak silap saya, kitab yang tebal yang bertajuk Wahabi Gagal Faham. Tajuk sangat tepat. Nak kata Wahabi tak ada ilmu, ada antara mereka yang banyak ilmu. Tapi virus Wahabi itu menumpulkan akal dan memandulkan akhlak. Itu pengalaman saya lah berinteraksi dengan mereka. Kemudian kata dia ini adalah ilmu falsafah Yunani. Tak betul. Kalau betul, namakan satu ahli falsafah Yunani dalam kitab mana yang mengajar sifat 20. Kalau ada. And for the sake of argument, memang kalau ada berarti orang tidak Islam. Tidak akan tidak Islam orang yang mengatakan Allah wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran dan seterusnya, pasti ahli falsafah Yunani itu orang beriman. Tapi data dan fakta tidak ada. Ini hanya sembang kedai kopi. Banyak Wahabi berdegar-degar tapi dari segi nilai ilmiah tidak ada nilai. Minta maaf ya kalau ada Wahabi yang terselit kat sini. Saya dah bagi warning awal-awal tadi ya. Kalau allergic dengan istilah Wahabi, tiba-tiba dengar jadi mata jadi gatal, kulit jadi panas, jadi merah, jangan ikut awal-awal ya. Jadi cuma kalau kita lihat mereka tidak sampai menolak. Tidak, setahu saya tidak ada Wahabi yang mengatakan Allah tak wujud, atau Allah baru wujud, atau Allah akan binasa, atau Allah sama dengan makhluk, ataupun Allah berhajat pada makhluk. Cuma mereka oleh sebab gagal berinteraksi dengan baik dengan ayat mutasyabihat, bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu ta'ala binafsih, itu mereka longgar. Tapi secara soreh mereka kata Allah sama macam makhluk, saya tidak dengar lagi ya, Wahabi kata demikian. Okey, yang ini saya skip kerana faktor masa. Saya rasa ya dah ya. Ada lagi 6 minit. Okay. Baik. Jadi yang seterusnya adalah yang tauhid uluhiyah itu. Yang itu kita sama setuju ya. Yang ini yang pelik, mereka melayan kita seolah-olah kita ni mendorong orang menyembah kepada selain daripada Allah Taala. Sedangkan dalil-dalil tawassul, tabaruk dan istighasah itu jelas. Dan yang mengharamkan tawassul nanti insya-Allah sampai masanya saya akan tunjukkan, mereka tahakkum. Mereka berhukum dengan hawa nafsu. Tidak ada dalil. Yang mempertikaikan tabarruk juga tidak ada dalil. Apatah lagi yang mensyirikkan istighasah juga tidak ada dalil. Jadi saya boleh berhenti awal ya, kerana sudah selesai secara ringkas saya terangkan persamaan antara golongan Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan Wahabi dalam konsep tauhid dan syirik. Wallahu a'lam. Baik, kita dengar penjelasan daripada Ustaz Engku tadi tentang perbezaan di antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan golongan Wahabi dalam isu menolak syirik. Kalau persamaan dalam menegakkan tauhid itu agak sama, cuma bab menolak syirik itu dilihat agak keras. Dan kalau kita tengok apabila dituduh satu orang tu syirik, maka dia akan membawa kepada pengkafiran. Sama ada pengkafiran itu secara direct ataupun secara kinayah, itu terpulang kepada orang tu. Kalau dia terlalu jahil, dia kata Ustaz Engku ni penyembah berhala, penyembah kubur, penyembah capan dan macam-macam lah. Jadi itu ada di negara kita, di media sosial kita, dan kami dah hadap perkara-perkara seperti ini.